طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع، جئت شرفت المدينة، مرحبا يا خير داع. طلع النور المبين، نور خير المرسلين، نور أمن وسلام، نور حق ويقين. ساقه الله تعالى رحمة للعالمين، فعلى البر شعاع وعلى البحر شعاع. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع، جئت شرفت المدينة، مرحبا يا خير داع. مرسل بالحق جاء، نطقه وحي السماء، قوله قول فصيح يتحدى البلغاء. فيه للجسم شفاء، فيه للروح دواء. أيها الهادي سلاما مع القرآن البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع، جئت شرفت المدينة، مرحبا يا خير داع. جاءنا الهادي البشير، مطلق العاني الأسير، مرشد الساعي إذا ما أخطأ الساعي المسير. دينه حق صراح، دينه ملك كبير. هو في الدنيا نعيم، وهو في الأخرى متاع. البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع، جئت شرفت المدينة، مرحبا يا خير داع. هات هدي الله هات يا نبي المعجزات. ليس للات مكان، ليس للعزى ثبات. وحد الله ووحد شملنا بعد الشتات. أنت ألفت قلوبا شبها طول الصراط. البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب
طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر. وبركاته. الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. اللهم ألهمنا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan taufiknya kita dapat teruskan pembacaan kita daripada kitab Asy-Syifa bi Ta'rifi Huquqil Mustafa sallallahu alaihi wasallam bagi Qadhi Iyad Al-Maliki, yang mana kita sampai pada faslun fi syafaqatihi wa rahmatihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ra'fatihi li jami'il khalq. Pasal pada menceritakan kasih dan sayang Nabi, rahmatnya Nabi serta lembutnya Nabi, belas kasihannya Nabi li jami'il khalqi, kepada seluruh makhluk ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa asrari fid darain amin ya rabbal alamin. Qala faslun fi syafaqatihi wa rahmatihi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam wa ra'fatihi li jami'il khalqi. Pasal pada menceritakan kasihan dan rahmat Nabi ni, kasih Nabi kepada sekalian makhluk. Wa amma syafaqatu wa ra'fatu wa rahmatu li jami'il khalqi faqad qala Allah Ta'ala fihi azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Laqad ja'akum rasulun, sungguhnya datang kepada kamu rasul dari kalangan kamu, azizun 'alaihi ma 'anittum, amat berat ke atasnya apa yang menimpa kepada kamu daripada kesukaran. Harisun 'alaikum bil mu'minin, sangat loba dan inginkan kebaikan kepada kamu. Raufur rahim, bil mu'minina raufur rahim, dia sangat kasihan belah dan sangat pengasih, sangat rahmat kepada orang mukmin. Wa qala Allah Ta'ala wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, tidak kami utuskan engkau wahai Muhammad kecuali sebagai rahmat kepada sekalian alam. Wa qala ba'dhum min fadlihi alaihi salam, daripada kemuliaan Nabi SAW, kelebihan Nabi ni, anna Allah Ta'ala a'tahu ismaini min asma'ihi, Allah telah beri dua nama daripada nama-namanya. Ini termasuk daripada dalam riwayat datang bahawa takhallaqu bi akhlaqir rahman, berakhlaklah kamu dengan akhlak-akhlak Tuhan Ar-Rahman. Jadi antara nama Allah, asma Allah Al-Husna, ada li takhalluq, ada nama-nama Allah ini yang kita disuruh berakhlak dengan nama itu. Kita faham dan reti makna nama dan kita beramal dengan kita bersifat dan berakhlak dengan nama itu. Contoh nama Ar-Rahman, kita bersifat kasih sayang dan kasihan belah kepada makhluk Allah. Contohnya nama Allah Ta'ala Ar-Rahim. Contohnya nama Allah Ta'ala Al-Mu'ti.
Jadi kita seorang yang suka memberi dan menderma. Kita berakhlak dengan nama-nama Asma'ul Husna ni, ulama bahagikan ada Asma'ullah Al-Husna litakhalluq, yang mana kita disuruh berakhlak dan bersifat dengan sifat yang difahami daripada nama tersebut. Ada Asma'ullah Al-Husna ni lita'alluq. Lita'alluq ni mana semata-mata untuk kita mengikat hati dan berpegang kepadanya. Nampak tak? Yang mana tak sesuai lah untuk kita bersifat ataupun memakai nama tersebut lah. Nama Allah Ta'ala Allah itu memang semata-mata bagi Allah Ta'ala saja, tak ada bahagian makhluk dengan daripada pemahaman sifat yang ada di situ tu. Jadi dia ada nama litakhalluq, ada nama-nama lita'alluq. Okay. Jadi daripada nama-nama Allah Ta'ala ni, kerana begitu sifat tersebut begitu jelas dan begitu nyata dan sempurna pada diri Rasulullah, maka Allah Ta'ala beri kepada baginda dua nama daripada namanya, iaitu faqala bil mu'minina raufun rahimun. Ar-Rauf itu daripada nama Allah, Ar-Rahim daripada nama Allah Ta'ala juga. Jadi Nabi ni kerana sangat sifatnya sangat rahmat, sangat kasihan belas kepada makhluk ini, maka dinamakan Ar-Rauf, Ar-Rahim juga. Tapi nisbah kepada makhluk lah, nisbah kepada makhluk, bukan dengan sifat ra'fah dan juga rahmah yang sama dengan Allah Ta'ala. Itu tak samalah, mana boleh begitu. Maqam makhluk hamba ini dengan maqam khaliq takkan sama. Al-abdu abd wal-rabbu rabb wa hunaka al-fariq bainal makhluqi wal khaliq. Ada beza antara makhluk dan juga pencipta kepada makhluk, khaliq. Cuma bersifat dengan sifat atau nama-nama Allah ini yang sesuai dengan makhluk ini. Wa haka nahwahu al-Imam Abu Bakr bin Fura, dan menghikayatkan seumpamanya Imam Abu Bakar ibn Fura, imam ahli sunnah kita, daripada susu galur. Ibn Fura ini dia ambil daripada gurunya mengambil daripada Imam Abu Hasan Al-Ash'ari. وبه إليه قال حدثنا الفقيه أبو محمد عبد الله بن محمد الخشني بقراءتي عليه. حدثنا إمام الحرمين أبو العلي الطبري. حدثنا عبد الغافر الفارسي. حدثنا أبو أحمد جلودي. حدثنا إبراهيم بن سفيان. حدثنا مسلم بن حجاج، رواية مسلم. وحدثنا أبو طاهر أخبرنا بن وهب أخبرنا يونس عن ابن شهاب قال غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة. Nabi berperang satu peperangan. Wa dzakara Hunainan. Dalam riwayat menyebut bahawa perang itu perang Hunain. Qala fa'ata Rasulullah SAW Safwan bin Umayyah mi'atan minal ghanam. Lalu Nabi SAW beri kepada Safwan ibn Umayyah 100 ekor unta. Thumma mi'ah. Kemudian 100 lagi, kemudian 100 lagi, 300. Ini apabila dapat menang dalam perang, dapat ghanimah yang banyak lah. Jadi diberi Safwan bin Umayyah ni 100. Di kalangan dia orang yang supaya dia ni jadi teguh dalam Islam. Dia baru masuk Islam ni. وقال ابن شهاب حدثنا سعيد بن مسيب أن صفوان قال والله لقد أعطاني ما أعطاني وإنه لأبغض الخلق إلي. Sungguhnya dia telah beri kepada aku apa yang aku beri, dan sesungguhnya dia itulah orang yang paling aku benci sebelum ini. Fama zala yu'tini, sentiasalah baginda beri kepada aku pemberian, hatta innahu la ahabbul khalqi ilai, dia menjadi orang yang paling aku sayang, paling aku kasih. Dia ni baru masuk ataupun baru dia dengan Islam ni, mu'allaf lah dia kata. Jadi Nabi SAW beri sehinggalah yang mana ketika itu, sebelum itu Rasulullah ni musuh yang paling dibenci oleh Safwan ni. Tiba-tiba bila Rasulullah beri itu, dialah menjadi orang paling disayangi oleh Rasulullah SAW. Nampaklah. Jadi bagi Nabi beri itu, beri dengan maknanya dengan seikhlas-ikhlasnya lah. Beri dengan sekira tidak takut kefakiran. Yu'ti ata'an la yakhshal faqra.
Waruya anna Arabiyan ja'ahu yatlubu minhu syai'a, diriwayatkan bahawa seorang badui datang pada Nabi meminta daripada Nabi sesuatu, pemberian. Fa'atahu, Nabi pun beri. Thumma qala ahsantu ilaika, lalu Nabi tanya, adakah aku telah buat baik kepada kamu dengan pemberian ini? Qala al-A'rabi la wala ajmalta. Tak ada apa-apa ni, beri sikit sangat ni. Faghadiban muslimuna, orang Islam yang ketika sahabat-sahabat Nabi yang ada sekitarnya marahlah. Apa ni, minta Nabi beri, tiba-tiba Nabi tanya buat baik ke tak, dia kata tak buat baik. Faqamu ilaih, bangun dia nak menerkam lelaki tadi. Fa asyara ilaihim, Nabi beri isyarat, an kufu, tak apa, tahan. Jangan buat apa-apa. Thumma qama wa dakhala manzilah, Nabi pun bangun balik, masuk dalam rumahnya. Wa arsala ilaihi wa zada syai'an, lalu diutus kepadanya dan ditambah pemberiannya sesuatu. Thumma qala ahsantu ilaika, aku buat baik tak kepada kamu ni? Qala na'am. Ya. Fajazakallahu min ahlin wa ashiratin khaira, maka Tuhan membalas kamu daripada sebaik-baik ahli dan sebaik-baik keluarga. Faqala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, innaka qulta ma qulta, kamu ni kata perkataan yang telah kamu kata itu, wa fi nafsi ashabi min dhalika syai', maka dalam diri sahabat aku yang dengar perkataan kamu ni ada sesuatu perasaan tak elok. Jadi mereka rasa tak sedap hati sebab perkataan kamu sebelum ni yang mengatakan aku tak buat baik lagi. Fa in ahbabta, kalau kamu nak, fakul baina yadaihim, ginilah kalau moleknya, kalau kamu nak, cakap balik depan mereka, ma qulta baina yaday, apa yang kamu cakap kepada aku ni. Mana? Fajazakallah min ahlin wa ashiratin khaira ni. Cakap balik depan mereka. Hatta yadhhaba ma fi sudurihim, sehingga hilanglah perasaan tidak elok dalam hati mereka itu, alaika, ke atas kamu. Jadi Badawi tak dikata qala na'am. Falamma kana al-ghadu, ketika keesokan harinya, awil ashi ataupun petang tu, telah datang Badawi tadi. Faqala sallallahu alaihi wasallam, inna hadzal a'rabiyya qala ma qala. Orang Badui ni, dia si fulan Arabi ni, dia kata apa yang dia kata. Fazidnahu faza'ama annahu radiya. Lalu kami tambahlah pemberiannya, maka kami rasa dia ni telah redha. Akadzalika, tidakkah demikian? Maka Badawi tadi kata, "Naam, fajazakallahu min ahlin wa ashiratin khaira." Moga Tuhan balas kamu ya Muhammad daripada sebaik-baik ahli dan sebaik-baik keluarga itu kebaikan. Semoga balas kebaikan kepada kamu dan kepada keluarga kamu. Faqala sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi SAW berkata, mathalu hadha, perumpamaanku macam perumpamaan ini. Mathali wa mathalu hadha, perumpamaanku dengan orang ini, mathalu rajulin, seumpama seorang lelaki, lahu naqatun syaradat alaih, seorang lelaki yang mempunyai unta liar yang syaradat ni makna dia liar sehingga dia terlepas. Fattaba'ahan nasu, lalu orang ramai carilah unta ni dah lari daripada tuan dia, orang pun duk pakat kejar cari. Falam yuziduha illa nufura, sentiasalah unta ni semakin liar dan semakin lari. Fanadahum sahibuha, lalu tuan dia panggil, khallu baini wa baina naqati, kamu biarkanlah aku dengan unta aku ni, jangan kejarlah, biarkan aku sendiri cari unta aku. Fa inni arfaqu biha minkum wa a'lam, kerana aku lebih kasih dengan unta ini dan lebih tahu unta ini daripada kamu. Fatawajjahalaha baina yaday, lalu lelaki tadi pergilah mengarah kepada unta. Wa akhadhalaha min qumamil ard, dan dia ambil daripada daripada apa yang ada di tanah itu, daripada sisa-sisa ataupun apa yang ada di tanah. Faraddaha hatta ja'at wastanakhat, lalu dia ambil daripada makna makanan-makanan yang ada di tanah itulah. Maka lelaki tadi raddaha, dia dapat kembalikan unta, hatta ja'at wastanakhat, sehingga unta tadi kembali dan unta tu jadi jinak balik. Wa shadda 'alaiha rahlaha, dan dia pun ikat balik kenderaannya, wastawa 'alaiha, dan dia pun duduk atasnya. Wa inni law taraktukum, jadi perumpamaan Nabi cerita
bagaimana Rasulullah buat kepada Badawi ni macam lelaki tadi buat kepada untanya. Nampak tak? Unta ni liar. Orang ramai nak pergi kerja, nak cari. Semakin liar lah dia. Sehinggalah tuan dia sendiri yang mana pergi nak cari, nak ambil dia. Barulah unta tu kembali dan juga jinak balik. Maka Nabi ni macam tu lah. Sahabat-sahabat ni marah kepada lelaki tadi. Nabi kata biar aku sendiri. Sehinggalah lelaki tadi, A'rabi tadi, jadi seorang yang berakhlak baik semula. Fa inni law taraktukum haitsu qala ar-rajulu, kana aku kalau aku tinggalkan, biarkan kamu sebagaimana apa yang lelaki tadi kata, ma qala haitsu qala ar-rajulu ma qala fa qataltumuhu dakhalanna. Lalu kamu bunuh dia, lalu aku biar tadi, lalu kamu dengan perasaan marah kamu bunuh dia, masuk neraka juga dia. Jadi menyebabkan kebinasaan kepada dia tak Islam. Dia tidak Islam dan dia tu jadi daripada kamu merosakkan dia, maka aku menyelamatkan dia. Wa ruya anhu annahu sallallahu alaihi wasallam qala la tuballighuni ahadun minkum an ahadin min ashabi. La yuballighuni, jangan sampaikan kepada aku seorang daripada kamu daripada seseorang lain daripada sahabatku sesuatu. Jangan kamu bawa mulut. Maknanya jangan kamu mencerita-cerita hak orang lain, hak sahabat aku kepada aku. Fa inni uhibbu an akhruja ilaikum wa ana salimul sadri. Aku ingin bahawa aku keluar berhadapan dengan kamu dalam keadaan aku ni selamat hatinya. Tidak ada perasaan dan tidak ada tidak ada perasaan dan juga fitnah yang datang. Sebab apa? Biasalah orang bawa mulut. Kalau kita nak jumpa seorang, tahu dah orang cerita dah, dia ni perangai macam ni, tentu dalam hati kita ni rasa sesuatu. Rasulullah tak ambil kata, jangan cerita, biarlah aku berjumpa dengan kamu dekat hati aku selamat. Wa min syafaqatihi ala ummatihi, daripada kasihan belah Nabi kepada umatnya. Takhfifuhu wa tashiluhu alaih, Nabi meringankan dan memudahkan ke atas mereka. Wa karahatuhu asya'a, dan Nabi tidak ingin beberapa perkara, makhafata an tufrada alaihim, kerana bimbang perkara itu difardukan ke atas mereka. Ka qawlihi, sebagaimana Nabi pernah sebut, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki ma'a kulli wudu. Kalaulah tidak kerana nak memberatkan ke atas umatku, nescaya aku akan suruh mereka bersiwak, bersugi, menggosok gigi setiap kali berwudu. Wa khabaru salatil lail, dan cerita mengenai semayang malam Nabi. Nabi semayang malam ni, kalau tidak kerana Rasulullah kasihan belah, nescaya jadi wajib juga ke atas umat ini. Wa nahyuhum an wisal, dan Nabi larang sahabat-sahabat Nabi ni daripada puasa wisal, puasa sambung. Maknanya satu hari malam tak berbuka, malam tu terus sambung dengan esok hari, wisal. Itu Nabi larang, Nabi haramkan. Sebab apa? Nabi kasihan belah kepada umat dia. Wa karahatuhu dukhulal ka'bati li alla yu'annita ummatah, dan Nabi tidak berapa suka masuk dalam Kaabah supaya tidak menyukarkan kepada umat dia. Kalau jenis Nabi boleh masuk Kaabah, tapi Nabi tidak suka masuk dalam Kaabah. Semayang dalam mana ada berlakulah Nabi masuk, tapi makna bukan perbuatan yang disukai, dan Nabi buat selalu. Supaya apa? Supaya tidak jadi sukar pada umatnya. Kalau Nabi buat gitu sentiasa ataupun Nabi gemar semayang dalam Kaabah, tentu akan menyukarkan umat-umat akhir zaman. Jadi orang ingat sunat pula masuk dalam Kaabah. Masuk Kaabah ni ada fadilah khusus pula. Maka akan berebut lah. Orang zaman dulu mungkin senang nak masuk. Tak, sekarang memang payah lah nak masuk. Kecuali kita ni ketua negara. Bila nak jadi ketua negara, memang tak ada harapan lah kiranya. Tapi sebab itu Rasulullah SAW dia tahu bahawa ini akan menyukarkan umatnya, maka Rasulullah SAW tidak gemar untuk masuk Kaabah. Wa gharbatuhu li rabbih an yaj'ala sabbahu wa la'nahu lahum rahmatan bihim, dan inginnya Nabi bahawa dijadikan celaan dan laknat Nabi kepada umat itu sebagai rahmat. Nabi sebagai rahmat. Jadi Nabi dak laknat, Nabi tukar perkataan yang sepatutnya, perkataan tu celak. Patutnya seorang tu ketika suasana itu dia meraknat dan mencela.
memarahi dan mencela dan mengutuk, tidak. Nabi ubah pada situasi tersebut. Nabi tak guna perkataan itu, Nabi perguna perkataan doa dan rahmat, supaya Allah Ta'ala memberi rahmat dan menukarkan menjadi kepada kasihan belah kepada umat Nabi. Macam berlaku di Taif lah. Nabi tidak melaknat, tidak memarah. Nabi kata, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamu. Ya Allah, berilah hidayat kepada kaumku kerana mereka ini tidak tahu. Wa annahu kana yasma'u buka as-sabi fa yatajawwazu fi salatih. Nabi mendengar tangisan kanak-kanak ketika dalam sembahyang, Nabi meringankan sembahyangnya. Wa min syafaqatihi sallallahu alaihi wasallam an da'a rabbahu wa ahadahu. Daripada syafaqah Nabi bahawa baginda menyeru Allah Ta'ala dan berjanji kepadanya. Dan Nabi kata apa? Faqala ayyuma rajulin sababtuhu aw la'antuhu. Barang siapa yang lelaki yang aku cela dia atau aku laknat dia, faj'al dzalika zakatan wa rahmatan. Jadikan ya Allah itu sebagai zakah, penyucian dan juga rahmat, wa salatan wa tahura, sebagai selawat, sebagai satu kurniaan rahmat daripada Allah, dan juga tahura, satu penyucian dan pembersihan, wa qurbatan tuqarribuhu biha ilaika yaumal qiyamah, dan satu qurbah, satu ibadat yang dapat mendekatkannya dengan engkau pada hari kiamat. Nabi doa pula supaya kalaulah ada Nabi salah cakap dengan orang, jadikan perkara itu rahmat kepada orang itu dan jadi ibadat kepada dia. Walamma kadzabahu qaumuhu atahu Jibrilu. Apabila kaumnya sendiri mendustakan Nabi SAW, Jibril datang. Faqala lahu inna Allah Ta'ala qad sami'a qawla qaumika laka. Allah Ta'ala telah mendengar perkataan kaum-kamu kepada kamu. Ma raddu alaika, dan barang ma raddu alaika, apa yang mereka pulang balik mereka buat kepada kamu. Wa qad amara malakal jibali. Sungguhnya Allah Ta'ala telah menyuruh malaikat yang menjaga bukit, litakmurahu bima syi'ta fihim, supaya kamu suruh malaikat ini buat apa yang kamu nak pada hak kaum kamu ini. Fanadahu malakul jibali wa sallama alaihi. Maka Jibril panggillah malaikat yang menjaga bukit, lalu malaikat ni datang beri salam kepada Nabi. Faqala murni bima syi'ta. Wahai Muhammad, ya Rasulullah, suruhlah apa yang kamu nak. Wa in syi'ta an utbika alaihim akhshabaini, kalau kamu nak aku boleh utbika, makna aku boleh tangkupkan, aku boleh rapatkan kedua-dua bukit ini kepada penduduk Mekah ni, maka dia akan jadi hancurlah. Aku boleh rapatkan, aku boleh hancurkan mereka dengan rapatkan bukit tersebut. Qala Nabi SAW, Nabi kata apa? Bal arju an yukhrija Allah min aslabihim man ya'budullaha wahdah. Nah, kalau nak ni peristiwa ni ceritanya di mana ni? Jabal Abi Qubais lah. Jabal Abi Qubais. Syabai ini ialah dua bukit, iaitu Jabal Abi Qubais dan bukit yang bertentangan. Tapi apa Nabi jawab? Dia kata arju an yukhrijallahu min aslabi. Aku berharap bahawa Allah Ta'ala keluarkan daripada sulbi anak cucu mereka ini ma ya'budullaha wahdah, orang yang menyembah Allah semata-mata, mentauhidkan Allah, wala yusyriku bihi syai'a, dan tidak mensyirikkan dengan Allah Ta'ala sesuatu. Warawa Ibnu Munkadir anna Jibril alaihi salam qala lin Nabi, Jibril pun kata pada Nabi, inna Allah amara as-samaa'a wal arda wal jibala an tuti'aka. Allah Ta'ala suruh langit, bumi dan bukit-bukit ini taat kepada kamu wahai Muhammad. Faqala uakhiru an ummati, aku simpan dan lewatkan permohonanku daripada Tuhan, daripada umatku, la'allallah an yatuba alaihim. Jadi aku tidak minta supaya Allah Ta'ala balas. Moga-moga Allah Ta'ala memberi taubat kepada mereka. Qalat Aisyah ma khuyira Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam baina amrayni ila ikhtara aisarahuma. Nabi tidak diberi pilih di antara dua perkara, kecuali Nabi akan pilih yang paling ringan dan paling mudah. Wa qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, kana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yatakhawwaluna bil mau'izah. Nabi SAW
yatakhawalu, Nabi ni berselang-selang peringatannya. Nabi tidak sentiasa memberi peringatan tiap-tiap masa, tidak. Nabi berselang-selang peringatan yang Nabi berikan tu, dia ada selangnya, dia ada jarak masanya. Makhafatas sa'amati alaina, kerana bimbang rasa jemu ke atas kami. Jadi tidaklah hari ni pagi pun ceramah, tengah hari ceramah, malam ceramah, esok pun sama kepada sahabat Nabi. Tak, Nabi ada masa Nabi beri peringatan, ada masa tidak, ada masa Nabi bergaul macam biasa, ada masa Nabi khutbah bersemangat dan seumpamanya. Kenapa dibuat begitu? Supaya bimbang takut datang jemu kepada sahabat Nabi. Wa ana Aisyah annaha rakibat ba'iran wa fihi su'ubah. Diceritakan bahawa Siti Aisyah satu hari dia menunggang unta dan padanya berlaku sukar, su'ubah, payah. Unta ni jadi liar, jadi payah untuk ditunggangi. Faja'ala turaddiduhu, maka Aisyah pun cuba tarik dan cuba berkerahlah. Faqala Rasulullah SAW, alaiki birrifqi, kata mu buat molek-molek unta tu, jangan kasar sangat dengan dia. Sayangnya, kasihan belahnya hatta pada haiwan. Qala faslun fi khuluqihi sallallahu alaihi wasallam fil wafa'i wa husnil ahdi wa silatir rahim. Pada akhlak Nabi, bagaimana wafatnya. Nabi ni seorang yang setia, dan husnil ahdi, baiknya perjanjian, apa yang Nabi buat perjanjian itu, dan bagaimana Nabi ni suka menyambung silaturahim. Wa amma khuluquhu sallallahu alaihi wa alihi wasallam fil wafa, adapun akhlak Nabi pada pada kesetiaan, wa husnil ahdi, dan baik perjanjian, wa silatil arham, dan menyambung silaturahim. Fahaddathana qadi Abu Amir Muhammad bin Ismail biqiraati alaihi qala hadathana Abu Bakr Muhammad bin Muhammad hadathana Abu Ishaq al-Habbal hadathana Abu Muhammad bin Nahas hadathana bin al-Arabi qala hadathana Abu Dawud qala hadathana Muhammad bin Yahya qala hadathana Muhammad bin Sinan qala hadathana Ibrahim bin Tahman an Budail an Abdul Karim ibni Abdullah ibni Syaqiq an abihi an Allah ibni Abi Hamsa qala bay'atu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi bai'in qabla an yub'atha. Aku berniaga dengan Nabi SAW, aku berjanji dengan satu jual beli. Aku berjanji berlaku perjanjian dengan satu jual beli sebelum Nabi dibangkit jadi Nabi. Wa baqiyat lahu baqiyah. Maka tinggallah sebahagian daripada apa yang kami buat perjanjian jual beli tu. Fawa'atuhu an atiyahu biha fi makanihi. Maka aku janji bahawa aku akan nak datang, nak menyerahkan baki lagi tu pada tempatnya. Fanasi tu. Jadi Abdullah bin Abi Hamsa ni, dia kata aku pun terlupalah pada tarikh dan juga tempat yang aku janji nak bawa baki, apa perjanjian kami tu, aku lupa. Thumma zakartu ba'da thalathin. Kemudian aku teringat selepas 3 hari. Faji'tu fa idza huwa fi makani. Aku pun datang, tiba-tiba Nabi ada di situ. Faqala ya fata laqad syaqaqta alayya. Wahai pemuda, kamu telah menyukakan aku. Ana hahuna mundu thalathin antadhiruka. Aku di sini semenjak 3 hari aku ada tunggu kamu ni. Tunggu kamu 3 hari aku tunggu ni. Nampak? Mana Nabi ni kalau janji, Nabi tak akan langgar janji. Wa ana Anasin kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza utiya bi hadiyatin Rasulullah, bila diberi hadiah, qala idhabu biha ila baiti fulanah, pergi bawa hadiah ni kepada rumah si fulanah. Fa innaha kanat sadiqatan li Khadijah, kerana dia ni kawan Siti Khadijah. Innaha kanat tuhibbu Khadijah, dia ni suka Khadijah, ni kawan baik Khadijah ni. Ada hadiah apa-apa Nabi kata ni bawa rumah tu, rumah perempuan tu, ini kawan Khadijah dulu. Makna Nabi ni menyambung silaturahim dengan orang yang rapat dengan dia. Wa ana Aisyah qalat ma ghirtu ala imra'atin ma ghirtu ala Khadijah. Tak pernah aku rasa jealous, ghirtu aku ghirah, aku rasa cemburu ke atas seorang perempuan sebagaimana aku cemburu ke atas Khadijah. Lima kuntu asma'uhu yadhkuruha, kerana apa yang aku dengar Nabi sebut tentang Khadijah. Wa in kana la yadhbahu syata,
dan sungguhnya Nabi pernah sembelih kambing, bayuh diha ila khalailiha, dan dihadiahkan daging-daging tersebut kepada kawan-kawan Siti Khadijah yang masih hidup. Wasta'dhanat alaihi ukhtuha fartaha ilaiha. Ada satu hari saudaranya, adik-beradik Khadijah ni, saudara perempuan Khadijah ni, adik perempuan Khadijah ni masuk nak minta izin jumpa Nabi. Fartaha, Nabi suka, Nabi rasa gembira dan senang dengan datangnya adik Siti Khadijah ni dan dengar suara adik dia tu. Wa dakhalat alaihim ra'atun, telah masuk kepada Nabi seorang, berjumpa Nabi seorang perempuan. Wa hasyalaha, lalu Nabi SAW mendengar perkataannya, wa ahsana su'ala anha, dan Nabi mengelokkan soal tentang ni. Nabi tanya elok-elok dengan perempuan ni. Falamma kharajat qalat, apabila perempuan ni keluar, maka Rasulullah kata, beritahu kepada Siti Aisyah ni, innaha kanat ta'tina ayyama Khadijah. Perempuan ni pernah mari berjumpa kepada aku ni, pada kami ni ketika Khadijah ada. Perempuan ni suka mari. Wa inna husnal ahdi minal iman, dan sesungguhnya baiknya perjanjian ataupun kesetiaan itu daripada keimanan. Wa wasafahu ba'dhum, dan telah mensifatkan Nabi oleh sebahagian mereka. Faqala kana yasilu dhawi rahimih, Nabi ni seorang yang suka sambung silaturahim kaum kerabatnya, min ghairi an yu'thirahum ala man huwa afdal minhu, tak apa Nabi lebihkan mereka daripada orang yang lebih afdal daripada mereka. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, inna ala abi fulan laisu li bi awliya, bahawa ahli keluarga Abi Fulan, ahli keluarga si Fulan itu, laisu li bi awliya, bukan wali aku, bukan ada hubungan awliya, kewalian, bukan. Ghaira anna lahum rahiman sa'abulluha bi balaliha, tapi mereka ada hubungan silaturahim. Hubungan rahim ni makna hubungan ada talian darah lah, tapi talian darah yang bukan sekuat talian darah kewalian. Biasanya datang rahim ni daripada hubungan belah perempuan lah, belah mak saudara, belah ibu. Sebab mereka tu tak boleh jadi wali, ni belah lelaki, belah ayah, tapi dia ada rahim. Maka aku sambungkan dan aku elokkan hubungan silaturahimnya. Aku sambungkan hubungan silaturahim. Abulluha bibalaliha. Wa qad sallallahu wa qad salla alaihi salam bi Umamah binti ibnatihi Zainab. Nabi pernah satu hari semayang bawa Umamah, anak kepada anak perempuan, cucu perempuan daripada anak perempuan Nabi, Zainab. Zainab ada anak perempuan namanya Umamah radhiyallahu taala anha. Yahmiluha ala atiqih, Nabi mayang, Nabi menanggung Umamah. Dia tanggung Umamah, dia dukung Umamah, dia tanggung di atas lehernya. Fa idza sajada wada'aha, bila Nabi sujud Nabi pun letaklah di tepi. Wa idza qama hamalaha, bila Nabi bangun Nabi pun pegang balik dia. Wa an Abi Qatadah qala wafada wafdun Najasyi, datang satu kumpulan daripada rombongan Raja Najasyi. Faqama Nabi sallallahu alaihi wasallam yakhdumuhu, maka Nabi pun bangun, Nabi khidmat kepada rombongan Najasyi tadi. Faqala lahu ashabu, lalu sahabat Nabi berkata pada Rasulullah, nakfika, biar kamilah ya Rasulullah, biar kami layang tetamu tadi ni. Faqala innahum kanu li ashabina mukrimin, mereka ini ni memuliakan sahabat-sahabat kita ketika mereka berhijrah ke Habasyah tu. Wa inni uhibbu an ukafi'ahum, aku ingin membalas balik kebaikan mereka. Maknanya Rasulullah sendiri yang melayan tetamu tadi. Walamma ji'a bi ukhtihi min ar-radha'ah, bila dibawa datang kepada Nabi, orang bawa pada Nabi saudara perempuan Nabi, saudara susu, adik-beradik susu Nabi, adik-beradik perempuan, saudara menyusu. Siapa? Syaimak ni makna adik-beradik susu Nabi lah, nyusu dengan mak sama. Fi sabaya Hawazin, di antara tawanan golongan kabilah Hawazin. Jadi Syaimak ni ada, dia pernah
dengan Nabi pernah menyusulah dengan apa nama ni, adik-beradik susu ni Syaimak ni lah, sama dengan Mak Syaimak atau dua-dua orang itu menyusu dengan ibu yang sama. Okey. Wa ta'arrafat lahu, lalu Syaimak ni kenal lah, memperkenalkan bagi diri kepada Nabi SAW. Nabi buat macam mana? Basata laha ridaahu, Nabi ambil ridak dia, Nabi pun hampar ridak dia. Ambil selendang Nabi hampar. Wa qala laha, Nabi kata kepada Syaimak ni, in ahbabti aqamti indi mukarramatan muhabbatan. Kalau kamu nak, kamu boleh duduk dengan aku, hai Syaimak, dalam keadaan kamu dimuliakan, dikasihi. Au matta'tuki wa raja'ti ila qaumik, ataupun kalau nak, aku akan berikan kamu hadiah, aku beri kamu pemberian dan kamu boleh pulang kepada kaum kamu Hawazin. Jadi Syaimak fakhtarat qaumaha famatta'aha. Lalu Syaimak ni dia dilepaskan, Nabi beri hadiah kepadanya dan dia memilih untuk pulang kepada kaum dia. Faqala Abu Tufail, berkata Abu Tufail, ra'aitu Nabiy sallallahu alaihi wasallam wa ana ghulamun, aku pernah melihat Nabi ketika aku kecil. Idh aqbalat imra'atun hatta danat minhu, ketika itu datang seorang perempuan dekat kepada Nabi. Wa basata laha rida'ah, Nabi pun menghamparkan selendangnya. Fajalasat alaih, perempuan tadi duduk atas hamparan Nabi. Faqultu man hadhihi, aku tanya siapa dia? Qala ummuhu allati arda'athu. Mak dia, mak perempuan inilah yang menyusukan Nabi SAW. Mana dia adik-beradik susu dengan Nabi lah ni, adik-beradik susu dengan Nabi. Wa an Umar as-Sa'ib anna Rasulullah SAW kana jalisan yauman, Nabi satu hari pernah duduk. Fa aqbala abuhu min ar-radha'ah, maka datang bapa susuan dia, bapa Nabi daripada susuan, makna bapa susu Nabi. Fa wada'a lahu ba'dha thawbihi, lalu Nabi meletakkan sebahagian daripada kainnya, Nabi hamparkan. Faqa'ada alaih, lalu bapa susu Nabi ni duduk. Thumma aqbalat ummuhu, kemudian datang mak susu. Fa wada'a laha shiqqa thawbihi min janibihi al-akhar, lalu di belah satu lagi kain Nabi, belah sini bapa susu duduk. Mari mak susu pula, Nabi pun menghamparkan, membentangkan bahagian kain yang satu lagi di min janibil akhar, fajalasat alaih, lalu dia duduk di atas kain tersebut. Thumma aqbalat akhuhu min ar-radha'ah, kemudian Nabi SAW datang kepada Nabi, saudara Nabi daripada saudara susuan Nabi. Faqama, lalu Nabi pun bangunlah. Fa ajlasahu baina yadayhi, lalu didudukkan lelaki tadi depan. Nabi pun bangun bereda, saudara susu duduk di atas hamparan Nabi, Nabi bangun, Nabi mengadap mereka. Nampak? Wa kana yab'athu ila Thuwaibah maula Abi Lahab, Nabi pernah mengutus kepada Thuwaibah. Thuwaibah ni hamba kepada Abu Lahab. Murdi'atihi, dia pernah menyusukan Nabi lah. Bisilatin wa kiswah, dengan pemberian dan juga pakaian. Falamma matat, apabila Thuwaibah mati ni, sa'ala, dia pun tanya. Nabi tanya, man baqiya min qarabatiha, siapa lagi tinggal di kalangan ahli kerabat Thuwaibah ni? Faqila la ahad, lalu orang kata tak ada orang dah, dia dah mati, tak ada kaum kerabat. Tak ada kaum kerabat. Hamba kepada Abu Lahab yang memberi berita gembira kepada Abu Lahab bahawa anak saudara dia, Aminah ni telah melahirkan anak saudaranya. Abu Lahab ni beradik dengan ayah Nabi kan. Jadi gembiranya Abu Lahab ni, dia pun merdekakan Thuwaibah. Dengan sebab berita kelahiran Nabi, merdeka Thuwaibah. Sebagai balasan, Thuwaibah bawa berita gembira. Itu diriwayatkan dalam cerita ini dalam Al-Bukhari, bahawa sebahagian daripada keluarga Nabi dalam riwayat menyebut Abbas melihat dalam mimpi bahawa Abu Lahab ini diringankan pada hari Isnin. Setiap kali hari Isnin diringankan azab neraka kepadanya. Kenapa? Kerana sebab dia gembira dengan kelahiran Nabi, dengan cara dia memerdekakan Thuwaibah yang telah memberi khabar gembira tersebut kepada dia. Wa fi hadis Khadijah radhiyallahu taala anha anna qalat lahu sallallahu alaihi wa alihi wasallam abshir. Dalam cerita kisah Siti Khadijah ni, bahawa Siti Khadijah pernah beritahu pada Nabi, abshir,
wahai Muhammad, ketika Nabi mana? Pulang daripada Hira. Ketika wahyu pertama ni, risau Nabi kerana tidak pernah dialami situasi sedemikian. Mari malaikat yang paling hebat ni peluk dia. Ketika tidak ada orang di kawasan tu, Nabi seorang berikhtilat, Nabi beruzlah. Tiba-tiba mari peristiwa wahyu pertama ni, balik Nabi. Khadijah kata absyir, gembiralah, makna jangan risau, bergembiralah, wallahi demi Allah, la yukhzika Allahu abada, Allah tidak akan menghinakan kamu, tidak akan membiarkan kamu selama-lamanya. Innaka la tasilur rahima, kamu ni menyambung silaturahim, wa tahmilul kalla, menanggung kesukaran, kesusahan, wa taksibul ma'dun, dan mencari perkara pemberian-pemberian, dan juga mencari perkara-perkara sebagai untuk diberi kepada orang. Wa taqri ad-dhaifa, kamu menjamu tetamu-tetamu yang datang. Wa tu'inu ala nawaibil haq, dan kamu menolong kepada kebenaran. Jadi Khadijah sendiri mencerita dan memuji akhlak Nabi berkaitan dengan perkara tersebut. Faslun fi tawadhu'ihi, fasal pada menceritakan tawadhu' Nabi SAW. Wa amma tawadhu'u sallallahu alaihi wasallam, adapun sikap tawadhu' Nabi, ala uluwi mansibihi, di atas, dalam keadaan Nabi, kedudukan Nabi yang tinggi, wa rif'ati rutbatihi, dan tingginya kedudukan Nabi, fakana asyaddan nasi tawadhu'an, tapi Nabi lah orang paling hebat, paling tinggi tawadhu'nya, wa aqallahum kibra, dan paling kurang takabur dan sikap sombongnya. Wa hasbuka, cukuplah bagi kamu, annahu khuyira baina ayakuna nabiyyan malikan, cerita bahawa Nabi ni pernah diberi pilih. Nabi diberi pilih ayakuna nabiyyan malika, sama ada dia nak jadi Nabi yang raja, atau nabiyyan abdan, ataupun Nabi yang hamba bukan raja. Fakhtara ayakuna nabiyyan abdan, tapi Nabi memilih untuk dia jadi Nabi yang hamba bukan raja. Faqala lahu Israfil, maka berkata kepadanya malaikat Israfil, inda dhalik fa inna Allaha qad a'taka bima tawadha'ta lahu, sesungguhnya Allah Ta'ala beri kepada engkau dengan sebab perkara yang kau tawaduk. Kamu tak mau jadi raja, tak mau memiliki dunia ni. Kamu beri berapa? Beri kepada kamu annaka sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah, bahawa kamu akan menjadi penghulu anak Adam pada hari kiamat. Wa awwalu man tashaqqu anhu al-ard, dan orang pertama yang keluar daripada bumi setelah apabila dibangkitkan di mahsyar. Wa awwalu syafi'in, dan orang pertama yang memberi syafaat. Hadatsana Abu Walid ibn Awad al-Faqih radhiyallahu ta'ala anhu bi qira'ati alayhi fi manzilihi bi Qurtubah sanata 57 qala hadatsana Abu Ali al-Hafiz hadatsana Abu Umar hadatsana Ibnu Abdul Mu'min hadatsana Ibnu Dasah hadatsana Abu Dawud hadatsana Abu Bakr bin Abi Shaybah hadatsana Abdullah ibn Numair an Mis'ar an Abil Anbas an Abil Adabbasi an Abi Marzuq an Abi Ghalib an Abi Umamah qala kharaja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mutawakkian ala asa. Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi memegang dan bergagah, bertenggek di atas tongkat. Nabi bertenggek, mana Nabi bergagah atas tongkat. Fakumna lahu, lalu kami ni bila nampak Nabi keluar, kami pun bangunlah. Faqala la taqumu kama taqumul a'ajim, jangan bangun macam mana bangunnya orang-orang ajam. Orang ajam yu'azzimu ba'daha ba'da, mereka mengagungkan sebahagian mereka akan sebahagian lain. Orang ajam dululah, raja bila keluar rakyat bangun. Rakyat bangun. Larangan ni apa? Kerana tawaduknya Nabi. Bukan maknanya salah. Ada keadaan Nabi suruh bangun. Sa'ad bin Ubadah mari dah. Kumu ila sayyidikum, Nabi beritahu kepada orang Ansar. Bangun Sa'ad mari dah ni. Bangun. Nabi suruh orang Ansar bangun. Hormati ketua kaum mereka. Ada masalah bangun tu. Dalam kelas pun bangun kan. Ista'id qiyam. Sedia bangun. Tu bangun juga tu. Jangan pula lagi orang guna. Zaman sekarang tak boleh kira kan. Budak-budak sekolah dia baca hadis. Sahih hadis gini dia kata tak boleh. Cikgu saya tak mau bangun. Kenapa tak mau bangun? Sebab saya baca hadis Nabi larang bangun. Bijak sungguh budak ni. Jadi apa nama ni?
Tak, bukan maknanya silap, tapi Rasulullah tawaduk, tidak ingin sedemikian. Tidak ingin sedemikian. Jadi bukan nak mengatakan itu salah. Wa qala innama ana 'abdun. Nabi pernah kata, aku ni hamba, akulu kama ya'kulul 'abdu, aku makan sebagaimana makannya hamba, wa ajlisu kama yajlisul 'abdu, aku duduk sebagaimana duduknya hamba. Wa kana yarkabul himar, Nabi tunggang himar. Himar ni binatang orang biasalah tunggang. Orang biasa makna orang lekeh. Sebab kalau raja-raja orang hebat tak tunggang himar, dia tunggang kuda. Tapi Nabi naik belaka. Himar pun naik. Yurdifu khalfah, Nabi pun ada tu orang yang yurdif, maknanya jadi bonceng belakang Nabi. Bonceng naik bonceng belakang Nabi. Maknanya Nabi biasa. Dari segi ahwal keadaannya Rasulullah ni bersama masyarakat macam orang biasa. Kalau raja mana boleh. Nampak tak? Kalau pembesar-pembesar dulu, kuda tu dia seorang. Orang lain nak naik iring, jangan naik kuda dia. Kuda lain, iring dia. Dia biar dia seorang je. Tapi tak. Yurdifu khalfah, dia memboncengkan orang belakangnya. Wa ya'udul masakin, Nabi menziarahi orang-orang miskin. Wa yujalisul fuqara, Nabi duduk bersama orang fakir. Wa yujibu da'watal abdi, dia panggilan kalau hamba panggil, pergi nak jumpa Nabi sahut dia panggilan tersebut. Wa yajlisu baina ashabihi mukhtalitan bihi, Nabi duduk bersama sahabat Nabi, bercampur dengan mereka. Haitsu mantaha bihil majlisu jalasa, sekira mana sampainya majlis itu dia akan duduk. Kalau tak ada orang, dia akan duduk di akhir tempat yang mana ada ruang kosong. Bukan makna okey, lalu buka laluang. Tak. Buka laluang, belakang. Ni tempat tu imam ni. Bangun. Yelah, kalau tu imam memang duduk depan lah, bukan duduk belakang pula nak mari. Contohlah, ini bangun ni, mana yang tempat datuk ni. Ni tempat saya ni, saya duduk sini lah ni. Awak tak kenal saya ke? Saya musi ni. Saya nak duduk sini. Tak boleh gitu. Nabi duduk sekira-kira ada tempat duduk. Sampai kat mana kat ada kosong, duduk situ. Wa fi hadits Umar anhu, la tutruni kama atratin nasara bin Maryam, jangan kamu puji aku lebih-lebih sebagaimana memuji Nasara Isa bin Maryam. Innama ana abdun faqulu abdullahi wa rasuluh, aku ni hamba, katalah kepada aku ni Abdullah dan utusannya. Jadi jangan puji sebagaimana orang Nasara puji Nabi Isa. Kena faham tak ni? Ni setengah orang salah faham ni, kata tak boleh nak panggil Sayyidi, tak boleh panggil ya Rasulullah, Maula ya Rasulullah, Maula ya salli wa sallim daiman abada. Tak boleh nak kata, tak boleh nak puji Nabi. Nak kata Sayyidina pun tak boleh, nak kata Maulana pun tak boleh. Tu mengarutlah ke tu, tak faham betul. Nabi larang puji sebagaimana puji orang Nasara kepada Nabi Isa. Apa dia? Orang Nasara kata apa? Kata Nabi Isa ni anak Tuhan. Isa ni ibnullah. Kata Nabi Isa ni salisu salasah, tu tak boleh. Meletakkan dan memberi sifat ketuhanan kepada Nabi Isa. Adapun memuji Nabi dengan pujian yang layak, dengan pujian-pujian yang tidak ada larangan, maka tak ada masalah. Tidak ada masalah. Da' madda'athu fi nabi, da' madda'athu an-nasara fi nabiyihim wahkum bima syi'ta madhan fihi wahtakimi wansub ila qadrihi ma syi'ta min 'idhamin wansub ila dhatihi ma syi'ta min syarafin fa inna fadla Rasulullah laysa lahu haddun fa yu'riba anhu natiqun bifami. Ini jelas disebut oleh Imam Busiri wa qad ahsana kalamah. Ini Busiri sebut jelas dah dalam burdahnya, bahawa tinggalkanlah apa yang disebut oleh Nasara kepada Nabi mereka, maka kamu buatlah, elokkan pujian kamu kepada Rasulullah. Fa inna fadla Rasulullah laysa lahu haddun fa yu'riba anhu natiqun bifami. Kerana kemuliaan dan kelebihan Nabi ini tak mampu diungkapkan, yang tak mampu diungkapkan dengan bahasa. Jadi kena faham masalah ini, bahawa ia bukan termasuk daripada al-itra', bukan termasuk daripada itra'. Kalau tidak, bukti jelasnya orang yang memuji Nabi, pujian, qasidah dan juga pujian-pujian yang dibuat, selawat-selawat dibuat itu, mereka ini siapa? Mereka ni di kalangan ulama' mu'tabar, di kalangan ahli sunnah wal jamaah. Ulama' yang memahami Al-Quran dan hadis, ulama' yang menulis
dalam bidang hadis, yang pakar dan mensyarahkan hadis-hadis. Jadi mereka tentulah lebih faham dengan maksud itraq yang ada dalam hadis tersebut. Jangan kata, ni Imam Ibnu Hajar Al-Haytami tak faham ni. Ibnu Hajar Al-Haytami kan buat syarah Burdah dia kan. Nampak tak? Dia buat syarah Burdah dia. Ramailah buat qasidah-qasidah ni memuji Rasulullah SAW dengan pujian yang tidak ada Nabi sendiri puji sedemikian. Dengan maksud apa? Orang kata Nabi tak buat, sahabat tak buat, tak ada masalah. Kerana apa? Dia termasuk daripada bab kita mengelokkan dan memperbanyakkan selawat kepada Nabi SAW. Sallu alaihi wa sallimu taslima. Allah Ta'ala menyebut tanpa menyertakan qaid. Maka selama mana pujian tersebut termasuk dalam dairatul jawaz, kalimah-kalimah tersebut dalam bentuk kalimah yang tidak bertentangan dengan apa kaedah dalam agama, menyifatkan dengan sifat yang elok, yang tidak kepada sifat-sifat memberi sifat ketuhanan kepada Nabi ataupun sifat yang tidak layak dengan Nabi, maka hukumnya harus. Okay. Habis. Mana tadi? An Anasin anna imra'atan kana fi aqliha syai'un ja'athu. Jadi daripada Anas menceritakan ada seorang perempuan yang pada akalnya ada sesuatu. Jadi maknanya perempuan ni mungkin tak berapa sihat lah dari segi akal dia tu. Jadi orang panggil macam mana? Orang yang tak cukup 3 suku, tapi bukan gila sangat ni. Kadang-kadang dia elok, kadang-kadang dia ada penyakit. Datang berjumpa Nabi. Faqalat innali laka hajah. Dia kata, wahai Rasulullah, aku ada hajat sikit ni. Qala ijlisi ya ummu fulan, duduk. Wahai ummu fulan. Fi ayyi turukil Madinah syi'ti ajlis ilaika hatta aqdiya hajataki. Nak duduk di jalan Madinah mana yang aku perlu duduk untuk aku selesaikan hajat kamu ni. Nabi dengar juga orang cakap. Qala fajalasat. Lalu perempuan tadi duduk. Fajalasan Nabi SAW ilaiha. Lalu Nabi SAW duduk. Hatta faragat min hajatiha. Duduk dengar sehingga selesai dia cerita pada Nabi hajat dia. Qala Anasun kana Rasulullah SAW yarkabu himar. Nabi ni menunggang himar. Wa yujibu da'watal abdi, dan menyahut seruan hamba. Wa kana yawma bani Quraidah ala himari makhtum bihabrin min lif. Pada hari peperangan dengan Bani Quraidah, Nabi duduk atas himar yang ditali dikekang dengan tali daripada lif, daripada tali aliaf ni, daripada tali lah, sejenis tali. Wa alaihi ikaf, dan di atasnya ada ikaf. Ikaf tu kain yang diletak sebagai pelapik untuk duduk di atas keldai tadi. Qala wa kana yud'a ila khubzi sya'ir. Nabi pernah diajak untuk jamuan khubzi sya'ir. Khubz, roti yang dibuat daripada gandum. Sya'ir ni barley. Istilahnya sya'ir ni makna daripada biji rin barley yang kasar. Yang kasar. Ia bukan di kisar halus. Itu dipanggil dakik ataupun qamh. Tapi syair ni daripada barley, atau makna kita kata biji ring yang kasar. Wal ihalah as-sanikhah fayujibu. Dan juga ihalah sanikhah. Ihalah sanikhah ni apa dia? Iaitu lauk pauk yang sanikhah ni yang dah ada bau sikit lah. Yang makna bau ada bau sikit. Ya, ada jenis makanan lauk pauk ni yang jenis bau. Nampak tak jenis bau? Kalau kita ni benda budu. Nampak tak? Jenis bau sikit. Tapi bukan rosak. Bukan maknanya rosak, tapi makna setengah orang tidak menganggap itu makanan orang-orang hebat, orang kaya lah. Makanan biasa. Fayujibu. Nabi tetap mendatangi, menyahut jemputan tersebut. Qala wa hajja Rasulullah SAW ala rahli rathin. Nabi SAW menunaikan haji di atas tunggangan yang mana rath, yang dalam keadaan bukan keadaan rath, makna dalam keadaan
tidak terurus lah, bukan keadaan yang bersih, keadaan yang rathin. Wa alaihi qatifatun ma tusawi, di atasnya ada qatifah ma tusawi arba'ata darahima, di atas apa nama ni, rahil, unta tadi, unta yang jadi tunggangan Nabi ni, ada kain yang qatifah yang harganya 4 dirham. Maknanya kain yang telah buruk, kain yang telah lama dijadikan lapik untuk duduk atas unta tadi. Unta yang dalam keadaan bukan unta yang bersih, tapi keadaan rath. Lagi apa disebut di sini? Faqala, Nabi ketika itu, Nabi haji dalam keadaan gitu. Kalau keadaan sini, antaranya Tok Guru kita sebutlah, ingat dia kata Nabi tu naikkan haji ni, rath makna reseh. Kalau rambut tu reseh, tak? Makna ialah dalam keadaan mana? Bukan maknanya berjanguk. Bahasa sini sebut janguk, bukan janguk. Dalam keadaan rath. Maka Nabi kata, Allahumma ja'alhu hajjan la riya'a fihi wa la sum'ah. Ya Allah, jadikan haji yang tidak ada riak dan tidak ada sum'ah padanya. Hadza wa qad futihat alaihi al-ard. Ini berlaku dalam keadaan Nabi dibukakan kepadanya dunia keseluruhannya. Wa ahda fi hajihi dzalika mi'ata badanah. Lalu orang beri Nabi SAW hadiah. Nabi ketika itu bukan orang tak ada harta, Nabi bawa pula hadiah. Hadiah ni makna hadiah ni, hadial balighal Kaabah ni antara perkara sunat orang yang ada ke lapangan bawa datang hadiah, binatang korban untuk disembelihkan, dikorbankan di tanah Mekah, beri kepada fuqara, orang-orang fakir di Mekah. Nabi hadiahkan pada haji itu, bawa bersama Nabi mi'ata badanah, 100 ekor unta untuk disembelih dan disedekahkan daging. Falamma futihat alaihi Makkah, apabila dibuka kepadanya kota Mekah, wa dakhalaha bi juyushil muslimin, Nabi masuk dengan tentera orang Islam, ta'a ala rahlihi ra'sah, Nabi menundukkan kepalanya di atas tunggangan Nabi. Nabi naik unta, Nabi tunduk kepala. Hatta kada yamassu qadamatahu tawadhu'an lillahi ta'ala, sehingga qadimatahu kada yamassu qadimatahu, sehingga hampir bersentuhan kepala Nabi dengan belakang ataupun kalau bahagian depan unta. Makna bahagian depan tu makna kepala, bahagian tekak leher unta lah. Sehingga tunduknya Nabi seakan-akan hampirlah nak menyentuh kepala Nabi dengan bahagian depan unta. Nabi masuk dalam keadaan menunduk. Nabi dalam keadaan menang tu, bukan pergi dalam keadaan hebat, tinggi hidung lah, hidung tinggi, bukan. Nabi masuk dengan kemenangan, tapi Nabi tundukkan kepala, tawadhu'an lillah. Lain daripada apa? Daripada perbuatan Bani Israel. Allah Ta'ala suruh masuk wa qulu hittatun wadkhulul baba sujada, tapi orang Bani Israel masuk, mereka tidak dalam keadaan tunduk, dan keadaan tu mereka memberi punggung pula. Hittah, mereka kata hintah. Wa min tawadhu'i sallallahu alaihi wasallam qaluhu la tufaddiluni ala Yunus bin Matta, jangan kamu lebihkan aku daripada Yunus anak Matta. Nabi Yunus, jangan lebihkan aku daripada Nabi Yunus. Tawaduk Nabi ni bukan makna kita, kalau kita tak boleh nak puji Nabi lebih, bukan. Kedudukan Nabi telah maklum. Rasulullah ni sebaik-baik makhluk seluruhnya. Tapi Nabi tak mahulah bahawa sahabat ini ada perasaan yang tidak betul terhadap Nabi-Nabi lain. Maka Nabi tawaduk Nabi kata jangan lebihkan aku daripada Yunus bin Matta. Setengah ulama mentafsirkan ada faedah daripada kalam Nabi ni ialah antaranya supaya jangan kita salah faham. Kelebihan Nabi dapat bermunajat dengan Allah Ta'ala di Sidratil Muntaha, di langit yang ketujuh, dan juga dalam masa yang sama Nabi Yunus alaihi salam, dia bermunajat dengan Allah Ta'ala di dalam perut ikan, di dalam kegelapan laut, di dalam kegelapan malam, dalam perut ikan, bermunajat dalam perut ikan di dasar laut tu. Jadi jangan anggap ada lebih. Kerana apa? Kerana Allah tidak ada perkaitan dengan tempat. Lebih Nabi Muhammad munajat kerana duduk atas di langit Sidratil Muntaha, di langit ketujuh. Hak ni Nabi Yunus Ibnu Matta dalam perut ikan, dalam dasar laut. Tuhan
ada kedudukan tinggi rendah tu, tidak. Itu sebahagian ulama kita menyatakan antara faedahnya bahawa tidak ada di situ, nisbahnya sama sahaja, dari segi munajat sama sahaja. Nabi Muhammad yang diberi kemuliaan di Sidratil Muntaha dan Nabi Yunus dalam perut ikan, dari segi munajat hak pada diri Allah Ta'ala tu sama saja. Adapun pada kelebihan Nabi itu maklum. Sebab itu di sini memberi faedah yang khusus tentang perkara yang berkaitan dengan akidah. Sebab itu Nabi kata la tufaddiluni ala Yunus ibni Matta. Jangan kamu lebihkan aku di atas Yunus ibn Matta, walaupun dia munajat kepada Allah dalam perut ikan Nuh, maka dia tetap munajat dengan Allah Ta'ala. Allah tidak bertempat, bukan kerana sebab itu dia jadi hina, tidak. Bukan kerana bawah itu dia jadi hina, tidak. Wala tufaddilu bainal anbiya, jangan kamu lebihkan di antara para nabi. Wala tukhayyiruni ala Musa, jangan kamu pilihkan aku daripada Musa. Jangan aku pilihkan aku di antara Musa dengan aku ni, bukan. Tidak. Ini daripada apa? Keluar perkataan ini atas dasar tawaduk. Wa nahnu ahaqqu bisyakki min Ibrahim, kitalah lebih syak daripada Nabi Ibrahim. Walau labithtu ma labitha Yusufa fi sijni la ajabtu da'i. Kalaulah aku duduk apa yang duduk Nabi Musa dalam penjara, nescaya aku akan sahut jemputan ad-da'i, orang yang memanggil. Mana kisah Nabi SAW dah? Falamma ja'ahu ar-rasulu qala irji' ila rabbika fas'alhu ma balun niswati allati qatta'na aydiyahun. Cerita dalam kisah Nabi Yusuf kan. Apabila keluarnya salah seorang yang selamat daripada dua orang teman Nabi dalam penjara itu, seorang tu kan diselamatkan, tak dihukum bunuh. Maka dia cerita berlaku mimpi bagi Raja Mesir ketika itu. Maka pelayan yang selamat yang pernah duduk dengan Nabi Yusuf dalam penjara tu menceritakan bahawa ada seorang yang mampu mentadbir mimpi. Lalu raja suruh keluarkan Nabi Yusuf. Jadi orang yang memanggil ni panggillah. Jadi Nabi Yusuf kata, biar kamu nak tahu kisah aku, pergi tanyalah perempuan-perempuan itu apa yang berlaku pada aku. Maknanya kalau ikutnya Nabi Yusuf boleh keluar gitu je, sebab orang ini dah panggil dia untuk dijemput kepada raja. Tapi tidak. Fas'alhu ma balun niswati allati qatta'na aydihum. Beritahu kepada raja supaya tanya perempuan-perempuan pembesar itu apa yang berlaku kes berdarah tangan tu. Jadi Nabi Yusuf masih kekal dalam penjara sehingga kes dia selesai. Sehingga namanya dibersihkan, baru dia keluar. Jadi kata Rasulullah, kalaulah aku duduk sebagaimana duduknya Nabi Yusuf dalam penjara, nescaya aku akan sahut je jemputan orang panggil tadi, aku akan keluar je. Itu makna tawaduknya Nabi. Bukan itu tawaduk Nabi dan nak menceritakan tentang kelebihan Nabi Yusuf. Wa qala lilladzi qala lahu ya khairal bariyati dzalika Ibrahim. Dan Nabi pernah kata kepada orang yang beritahu pada Nabi, ya khairal bariyah, wahai sebaik-baik manusia. Nabi kata dzalika Ibrahim. Itu Nabi Ibrahim tu sebaik-baik manusia tu. Dah boleh kita kata Nabi khairul bariyah? Boleh. Tapi Nabi tawaduknya, Nabi bangsakan kemuliaan tu kepada moyang dia, Nabi Ibrahim. Wa sayatil kalamu ala hadhil ahadithi ba'da hadha insya-Allah. Akan datang perbincangan tentang hadis ini setelah ini insya-Allah. Sikit lagi Wa an Aisyah wal Hasan wa Abi Sa'id wa ghairihim fi sifati Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ba'dhum yazidu ala ba'd. Sebahagiannya datang menambahkan sifat tersebut atas sebahagian yang lain. Kana fi baitihi fi mihnati ahli. Nabi SAW duduk di rumah ni melakukan kerja ahli rumah dia. Yalfi thawbahu. Yalfi ni makna mengutip. Mengutip kutu-kutu, apa lagi? Mengutip, membuang kotoran-kotoran daripada pakaian. Kutip kutu ke, kalau kita selumbur lah, ataupun kita panggil apa? Selumbur ke apa nak panggil pokok benda apa tu? Duri-duri apa yang ada tu, kutu-kutu ni Nabi buat. Wa yahlubu syatah, Nabi sendiri perah kambing dia. Wa yarqa'u thawbah, Nabi jahit pakaian dia. Wa yakhsifu na'lah, jahit kasurnya. Wa yakhdumu nafsah, dia
khidmat pada diri dia. Nak buat apa? Dia buat, nak buat air ke buat, dia buat sendiri. Wa ya'lifuna dhihahu, Nabi beri makan pada binatang dia. Wa yakumul bait, Nabi bersih rumah. Wa ya'kilul ba'i, Nabi ikat unta. Wa ya'kulu ma'al khadim, Nabi makan bersama khadam. Wa ya'jinu ma'aha, dan Nabi ajin, Nabi kita panggil menguli roti bersamanya. Wa yahmilu bida'atahu minas suq, dan Nabi bawa barang-barang ni daripada pasar, Nabi bawa sendiri. Wa an Anasin in kanatil amatu min ima'i ahli Madinati la ta'khudhu bi yadi Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya ada hamba perempuan daripada hamba perempuan Madinah ni pegang tangan Nabi. Fatantaliqu bihi haitsu sya'at hatta yaqdi hajah, maka perempuan tadi, perempuan imam tadi bawa tangan, pegang tangan Nabi, dia bawa Nabi, maka Nabi ikut saja sehingga selesai hajatnya. Wa dakhala alaihi rajulun fa asabathu min haibatihi ri'datun, masuk seorang Nabi jumpa dengan Rasulullah SAW, masuk seorang berjumpa dengan Nabi, fa asabat min haibatihi ri'dah, lalu rasa takut dengan sebab kehebatan Nabi, rasa takut. Faqala lahu hawin alai, bertenang. Fa inni lastu bimalaki, aku bukan raja. Innama ana ibnu imra'atin min Quraisy ta'kulul qadi, aku ini anak perempuan di kalangan daripada Bani Quraisy, aku makan qadi. Qadi apa? Sejenis apa nama ni? Qadi ini daging kering. Zaman dulu kan kalau daging mereka nak preserve, nak kekal kan, mereka potong dan mereka akan jemur. Aku makan qadi, maknanya ni makanan orang biasa lah. Jangan takutlah, aku ni bukan raja. Jangan kamu takut macam masuk nak jumpa raja, jangan. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu dakhaltu as-suqa ma'an Nabi, aku satu hari masuk ke pasar bersama Nabi. Fashtara sarawila, lalu Nabi beli sirwal, sarawil, seluar lah, pakaian kain, atau pakaian yang menutup bahagian bawah, seluar. Wa qala lil wazan, lalu Nabi beritahu kepada orang yang timbang, zin warjih, Nabi kata apa? Timbang dan beratkan. Wa dzakara kisah, lalu dia sebut kisah itu. Qala fa wathaba ila yadi Nabi SAW yuqabbiluha, lalu lelaki tadi, orang yang kerja timbang tadi, timbang kain tadi, dalam zaman dulu mungkin dia timbang lah kain, nak jual dengan cara timbang kain. Zaman lain ni orang jual satu-satu. Zaman dulu dia dengan kain tu ditimbang banyak mana kan, dia gunakan kapas semua kan. Jadi apa nama ni, tukang kerja, orang bekerja di kedai tadi ambil terus tangan Nabi, cium tangan Nabi. Fajadhaba yadahu, Nabi tarik tangan dia. Wa qala hadza taf'aluhu al-ajimu bimulukihi, ini yang dilakukan oleh orang ajam dengan raja mereka. Orang ajam Parsi, gitulah, mari cium tangan. Walastu bimalikin, aku bukan raja. Innama ana rajulun minkum, aku ini lelaki di kalangan kamu. Aku ni orang biasa je. Jadi ini menunjukkan tawaduk Nabi. Bukan nak mengatakan tak boleh cium tangan para ulama orang saleh, bukan. Tapi Rasulullah tak suka. Rasulullah tarik tangan dia. Dia kata aku orang biasa je. Thumma akhadha sarawil, lalu Nabi pun ambil seluar itu. Fadhahabtu li ahmilahu, aku, Abu Hurairah kata, aku pergilah nak tolong bawa barang Nabi ni. Faqala sahibu syai' ahaqqu bi syai'ihi ayyahmilahu, tuan punya barang lebih berhak pegang barang dia. Nabi kata, tuan punya barang lebih berhak, biarlah apa aku, ni barang aku bawa sendirilah. Jadi Rasulullah SAW tidak suka dilayang sebegitu. Faslun fi adlihi, fasal pada menyatakan keadilan Nabi SAW. Jadi sekat tu sajalah, tekak pun kering dah. Sekat tu saja untuk kali ini. InsyaAllah kita akan sambung lagi pada minggu hadapan. Jazallahu anna Sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahlu. Jazallahu anna Sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Allahu anna Sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.